Kalau nak include tiket flight, RM612.89. Itulah betapa murahnya negara jiran kita compare tu barang-barang kat negara kita. Korang nak cari makan kat sana senang, makan halal bersepah. Cuma boleh juga mengatakan tidak rugi kita pergi wisata ke jiran tetangga kita, iaitu negara Indonesia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction ya, dimana saya ingin mereaksi sebuah video ceritakan bagaimana berwisata ke Indonesia. So akan kita lihat bagaimana penjelasan dan juga cerita mengenai tentang orang Malaysia berwisata ke Indonesia. Lokasinya yaitu di Bandung, dengan judulnya bercuti di Bandung under RM299. Wow. Dan ini merupakan dari channel Aisyah Habsyi. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah ya ceritanya mengenai tentang berwisata dengan modal ataupun dengan uang belanjanya sekitar ringgit Malaysia hampir RM300 sahaja. Kalau ditukar ataupun dikonvert dengan rupiah agak-agaknya berapa guys? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Oke guys, jadi tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, jangan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Hai, Assalamualaikum, I'm Aisyah. And hari ni Aisyah nak tunjuk kat korang macam mana Aisyah berbelanja dekat Bandung dengan berbekalkan RM300 4 hari 3 malam termasuk hotel. Sebelum Aisyah start kepada benda yang lebih detail, Aisyah nak kasih korang macam disclaimer lah kiranya. Aisyah pergi ke Bandung 4 hari 3 malam. RM300 yang Aisyah kata tadi tak termasuk tiket flight. RM300 tu melingkungi tempat tidur, hotel lah maknanya, hotel selama 4 hari 3 malam, makan, jalan-jalan, Grab, Gojek, apa semua yes, RM300 tu. Tiket flight belum termasuk. Semua kiraan yang Aisyah bagi pada korang telah dibahagikan kepada dua sebab Aisyah ada travel partner. Selepas itu Aisyah akan convertkan siap-siap kepada Malaysia ringgit instead of rupiah supaya korang tak serabut kepala kira puluh-puluh ribu. Okey? Jadi tanpa buang masa, mari kita mula. Kita akan mula dengan flight tiket. Okey, untuk ke Indonesia korang ada macam dua pilihan lah yang macam murah untuk korang consider. Satu AirAsia, satu lagi Malindo Air. Kalau korang nak ke Indonesia, kebiasaannya Malindo Air menawarkan harga tiket yang lebih murah berbanding AirAsia. Saya tak tahu kenapa, tapi itu yang Aisyah perhatikan lah. Sebab sebelum Aisyah ke Bandung, Aisyah dah beberapa kali survey flight-flight tiket ni semua, dan Aisyah perasan Malindo Air menawarkan harga yang lebih rendah. Itu adalah satu daripada segi flight. Korang boleh dapat harga flight paling rendah Aisyah perasan RM134 sehingga yang paling mahal RM390 untuk one way. So kalau korang nak pergi, Aisyah nasihatkan untuk book tiket lebih awal dan tengok tarikh. Sebab lain tarikh, kalau ada public holiday ke ada apa ke, mesti akan lagi mahal. Jadi macam Aisyah bertuah sebab tarikh yang Aisyah pilih tu memang kebetulan Aisyah dapat pergi RM134, balik RM134. Dan Aisyah beri insurance sekali just in case jadi apa-apa kat sana, kita tak tahu. Total up tiket pergi balik Aisyah termasuk insurans RM310. So bila kita fikir balik, tiket flight Aisyah sebenarnya lagi mahal daripada Aisyah belanja kat sana. Selepas itu, tips dalam pemilihan tiket flight, untuk book hotel sebelum korang pergi ke sana betul-betul, Aisyah nasihatkan guna Traveloka. Sebab apa? Kat Malaysia kita sangat famous dengan Trivago. So hotel-hotel lain ni diorang punya probability untuk bidding harga yang rendah kat Trivago ada. Tapi dekat Indonesia diorang sangat-sangat famous dengan Traveloka. Jadi kebanyakan hotel-hotel murah ada dalam Traveloka. So kalau korang book kat Traveloka, korang akan dapat macam harga yang paling murah, insyaAllah. Saya cakap dengan korang, book semua benda guna Traveloka. Okay, so kita naik flight sampai dekat airport. First thing first Aisyah cari adalah SIM card. Jadi SIM card yang ada kat sana tak banyak pilihan. Dia nama SIM card dia tu Simpati. Dia bukan simpati kesian tu, dia memang nama SIM card tu Simpati. Harga SIM card tu RM100,000, convert duit Malaysia dalam RM29. Bahagi dua, so Aisyah bayar RM15 sahaja. Dan SIM card tu ada internet 5GB, percuma 50 minit call untuk hubungi orang nombor telefon Indonesia. So baguslah, senanglah Aisyah nak communicate dengan orang-orang Gojek and Grab kat sana. Selepas itu, daripada airport untuk ke hotel, Aisyah book Villa New Bukit Kasih di Maribaya, Lembang. Kenapa Aisyah book hotel tu? First, sebab dia adalah antara hotel yang murah. Dia bukan hotel sebenarnya, dia macam homestay. Dan dia adalah antara yang terdekat dengan kawasan-kawasan pelancongan di Maribaya. Maribaya adalah
bangunan baru yang baru membangun dekat Lembang. Kalau korang nak umpamakan dengan Malaysia, dia ibarat Cameron Highland. Tempat dia tinggi, dalam and sangat-sangat sejuk. Homestay ni tak ada Dingin. kipas, tak ada aircon. Itu betapa sejuknya tempat ni. So, selain sebelum kita sampai ke hotel, lagi satu tips saya nak bagi tahu korang. Di Indonesia, bukan macam Malaysia, ada Grab sahaja macam tu. Dekat sana kita ada Gojek and Grab. Ni nama application tau, Gojek and Grab. Dan 4 hari Aisyah kat sana, setiap kali Aisyah order Grab atau Gokar, Aisyah akan compare harga. Dan Aisyah cakap dengan korang, 100% setiap kali application Gojek yang akan lebih murah berbanding Grab. Daripada airport, kami pergi ke New Villa Bukit Kasih. Total Aisyah yang kena bayar, Aisyah sahaja RM11.75. Perjalanan daripada airport ke Villa New Bukit Kasih ni mengambil masa lebih daripada 1 jam 30 minit. Sebab bukan sekadar trafik kat Indonesia. Ya Allah, saya cakap dengan korang, trafik dia macet. Kat bila dah keluar daripada bandar, nak naik bukit tu, nak naik bukit macam Cameron tu, jalan dia teruk. Jalan dia sangat-sangat teruk. And then ada beberapa jalan tu ada satu lorong je. So kalau ada kereta depan nak lalu, kita kena stop. Jadi masa perjalanan amat panjang. So Aisyah nasihatkan, kalau korang nak pergi ikut Aisyah punya cara ni, jangan buat apa-apa plan hari pertama. Sebab korang tak tahu trafik kat sana macam mana. Korang tak tahu berapa lama korang nak sampai situ. Walaupun dekat, macam korang tengok Google Map 10 km, tapi trafik dia akan buat korang drag sampai 2-3 jam. Sampai tak macam tu. Jadi sampai je kat sana, kita orang check in di New Villa Bukit Kasih. Total bayaran 2 hari 3 malam adalah RM137. Bagi kepada 2, Aisyah hanya bayar RM68 untuk stay 2 malam di sini. Okay, so agak murah lah untuk 2 malam, RM68 kan. Dan diorang juga sediakan wifi, diorang sediakan breakfast. Apa lagi yang kita minta? Breakfast sediakan, diorang hantar sampai bilik. Jadi untuk hari pertama dinner, Aisyah hanya jalan-jalan di sekitar lereng bukit tu. Dan Aisyah jumpa seorang pakcik yang macam tolak beca. Dia bukan tolak beca, dia macam tolak troli. Tapi troli tu dia jual bakso, faham tak? Bakso? Aisyah beli bakso. Bakso Aisyah harga RM10,000. Convert duit Malaysia RM3. Selepas itu Aisyah singgah di Alfamart. Alfamart ni ibarat 7-Eleven lah kat Malaysia ni. Kat sana korang boleh jumpa Alfamart merata-rata, kiri kanan Alfamart. Dan Aisyah beli roti, Aisyah beli air, Aisyah beli gula-gula sugus, Mentos, semua Aisyah beli. Total RM11.70. Kita tak dapat semua tu kat sini ke kawan-kawan. Kat sana memang murah. Jadi itu adalah Aisyah punya cerita di hari pertama. Aisyah sampai hotel tu, Aisyah pergi beli makanan untuk dinner, beli macam makanan-makanan sampingan untuk just in case. Dan total perbelanjaan Aisyah ketika hari pertama ialah RM110.12, termasuk penginapan 3 hari 2 malam di Villa New Bukit Kasih. Jadi kita akan terus pergi ke hari kedua. So hari kedua ni di mana Aisyah plan untuk pack all out semua aktiviti yang ada kat Maribaya ni, kita semua nak pergi. Jadi first kali daripada villa, Aisyah nak pergi ke The Lodge Maribaya. The Lodge Maribaya ni adalah satu tempat di mana dia ada resort sebenarnya. Tapi resort dia mahal lah, satu malam RM200 macam tu. Dia dekat sini ada macam banyak buat. Kalau korang tengok dekat Instagram, Aisyah ada post gambar Aisyah naik basikal atau wire, gambar Aisyah naik buayan yang tergantung tinggi kat bukit tu. Yes, tu semua dekat The Lodge Maribaya. So dia ada 2 jenis tiket, RM35,000 dengan RM50,000. Kalau RM50,000 korang akan masuk Fairy Garden sekali. Kalau just nak masuk The Lodge je, macam kita orang nak The Lodge saja, RM35,000. Nampak macam mahal, tapi sebenarnya dia masuk makanan dan minuman sekali. Untuk ke sana ada 3 cara daripada tempat Aisyah lah. First, korang boleh naik Grab. Tapi korang kena faham, kawasan ni kawasan bukit and jarang Grab lalu. Terutamanya kalau korang nak pergi awal. Dalam korang, tempat tu buka pukul 9, korang nak sampai pukul 9, tak mungkin dapat Grab. Tapi kalau korang gerak ke 10, 11, insyaAllah korang akan dapat Grab. Sebab orang-orang Grab dan Gojek ni ada bawa customer daripada bawah naik ke atas tu kan. So mungkin masa diorang on the way balik, diorang nampak korang punya request, diorang boleh accept macam tu. Cara kedua, korang boleh naik angkut kuning. Angkut kuning ni ibarat bas mini kat situ, tapi van, macam van sekolah. Okay, dia akan bawa orang ke Hulu Kilir. Korang bayarlah RM5,000 baru RM1.50. Macam dia murah lah, murah. Dia akan bawa. Dan kalau korang naik angkut kuning, korang selalu kena tunggu selang dalam 20 minit sekali, setengah jam sekali. Dia tak tentu. So korang tak boleh buat masa korang. Korang kena depend dengan masa dia. Dan yang ketiga, kalau korang bertuah, korang akan dapat naik satu van yang memang disediakan untuk bawa orang ke The Lodge Maribaya. Kenapa kena kalau korang bertuah? Okey, cerita dia macam ni. Okey, bayangkan ini adalah bukit. Turun bukit, naik bukit. The Lodge Maribaya tu dekat atas ni. Villa Aisyah dekat sini. Jauh lah, tapi tak nampak dekat, tapi jauh. Kat sini ada stesen minyak.
orang daripada yang bawa van The Lodge ni memang akan isi minyak kat sini. Kalau kebetulan korang tengah jalan, dia nampak, dia akan tanya korang nak pergi mana. So cakap korang nak pergi The Lodge dan korang akan naik benda tu for free, dan akan hantar korang sampai atas. Macam tu. Itu kalau korang bertuah lah. Dan Aisyah macam bersyukur sebab Aisyah sangat-sangat bertuah kita orang dapat naik benda tu. Jadi itu adalah cara untuk ke The Lodge Maribaya. Di dalam Woodland korang boleh main basikal gantung tu, korang boleh main buayan, korang boleh naik hot air balloon. Benda-benda tu semua pun kena bayar berasingan. Macam Aisyah naik basikal dengan buayan gantung tu, satu permainan RM25,000, total up RM50,000, total dalam ringgit Malaysia lebih kurang RM15. Selepas korang main, bukan main pun sebenarnya, korang lalu tu dia ambil gambar dah habis. So Aisyah dah habis RM15 untuk naik benda tu je, naik dalam 20 saat macam tu. Jadi semasa kita main tu akan ada fotografer tau yang akan ambil gambar kita. Diorang adalah tempat diorang duduk kan. Nanti dia akan bagi syarat buat pip. Oh begitu. Lihat pemandangan. Woi Kak Aisyah. Tangannya dibentang lebar. Lihat sini. Ada foto-fotonya. Tangannya dibentang dong. Semasa korang nak balik, korang boleh beli gambar tu. Satu keping gambar tu RM10,000. Convert RM3. Okay? RM3. Aisyah beli 2 keping gambar sebab Aisyah suka 2 je. Dan Aisyah tak nak bayar macam RM100,000 untuk gambar. Memang tak. So Aisyah ambil 2 keping gambar, RM20,000. Dan untuk beli gambar tu korang kena ada application Share It. Jadi Aisyah nasihatkan kalau korang nak pergi sana, install siap-siap dekat rumah application Share It, supaya korang tak bazir data korang untuk install application tu kat sana. Kita nak simpan data kita supaya kita survive. Okay. Daripada The Lodge kami order Go-Car, iaitu Gojek, untuk ke floating market. Sebab floating market tutup awal. Untuk bahagian Aisyah kena bayar RM6.5. Jadi kira murah jugalah. Okay, ini tadi The Lodge atas. Sini villa Aisyah, ni Aisyah duduk. Sini pam minyak kan. Floating market bawah ni. Lepas tu kat sini ada lagi satu tarikan, dia ke dalam sikit, farmhouse. Kita orang pergi belah petang. Tapi sekarang kita pergi ni dulu, floating market. Jadi untuk floating market ni pula, tiket masuk RM20,000 dalam RM6 dan dia termasuk voucher air. Dia macam tu, diorang memang macam tu. Tiket diorang mesti korang akan dapat tebus air. Dekat floating market ni apa korang boleh expect ada kat sana? Diorang ada macam satu taman tema Jepun. Korang ada, dia ada perahu Jepun, dia ada bunga sakura. Korang boleh sewa dia punya kimono, korang pakai ambil gambar sekeliling tu. Cantik, cantik. Tapi semua tu kena bayar lah. Lepas tu floating market dia pula taklah semeriah macam dekat Thailand. Okay, tetapi ada, korang boleh beli makanan dan makanan dia tak cekik darah. Walaupun dia macam tempat tumpuan pelancong, Aisyah rasa harga makanan dekat situ macam standard. So kat sana saya beli pisang goreng cheese dengan air kelapa yang memang daripada buah kelapa tu. Aisyah kena bayar RM15,000, convert dalam RM4.40 seorang. So kita orang makan lepak-lepak kat situ sambil dengar orang basking. Selain daripada tu, kat floating market korang boleh shopping. Kat situ ada banyak kedai-kedai cenderamata, jual keychain, jual kain batik, baju batik. Tapi kalau korang nak beli, Aisyah nasihatkan hanya beli keychain. Jangan beli baju batik. Sebab baju batik korang boleh pergi ikut Aisyah di hari yang seterusnya. Sebab kat situ lagi murah. Jadi lepas kita orang dah puas jalan-jalan, puas ambil gambar kat floating market, kita orang order Gojek, Go-Car untuk pergi ke farmhouse. Daripada floating market ni nak naik atas pergi farmhouse tu, dia dekat je, tak sejauh daripada The Lodge nak turun floating market. So seorang hanya kena bayar RM2.20. Setibanya di floating market, macam biasa ada bayar tiket masuk. Seorang RM7.40. Tetapi korang dapat tebus air lagi sekali. Dan Aisyah cakap dengan korang, air dekat farmhouse ni adalah air yang paling sedap. Dia macam susu Dutch Lady tapi dia rasa fresh. Sebab diorang memang perah daripada diorang punya binatang. Aisyah rasa biri-biri kot. Aisyah pun tak tahu apa nama binatang tu, tapi Aisyah rasa ya. So apa korang boleh expect masa korang dekat farmhouse ni? Korang mesti ingat macam mesti kena perah susu je, mesti dapat macam belai-belai bulu-bulu diorang semua. Tapi tak. Dia banyak korang ada rumah kostum, rumah hobi, kostum, tapi nak masuk sini semua kena bayar. Tapi walau Aisyah tak masuk apa-apa pun, Aisyah just bayar untuk masuk farmhouse saja. Tempat dekat dalam farmhouse ni cantik. Diorang ada macam rumah Belanda, diorang ada macam, diorang punya design cantik sangat-sangat. Antara banyak tempat Aisyah pergi dekat Bandung,
Dekat dalam farmhouse ni lah yang Aisyah rasa macam wow, cantiknya. Macam tu, faham tak? Jadi itu adalah cerita saya di farmhouse. Jadi daripada farmhouse kita balik hotel, kita balik villa New Bukit Kasih tu, naik Gojek, bayar seorang RM5.60, settle, balik. Satu hari tu kita orang belanja. So total hari kedua ni kita orang belanja around RM53 untuk main semua ni, daripada The Lodge, floating market, makan pisang goreng cheese, apa semua ni, RM53. Jadi malam hari kedua ni Aisyah hanya makan Maggi. Aisyah memang bawa Maggi daripada Malaysia. Lepas tu Aisyah ada beli roti yang semalam dekat Alfamart tu. Yes, Aisyah makan benda-benda tu je. Lepas tu korang rasa macam pelik. Habis tu Aisyah masa lunch tak ke? Tak lunch, merepek. Sebab dekat voucher The Lodge tu kan ada tebus makanan. Aisyah beli bakso guna voucher tu. Sebab tu Aisyah tak lunch. Sebab boleh Aisyah bakso? dah lunch dengan tiket tu. Okay. Okey. Jadi untuk hari ketiga kita orang check out Untuk daripada hari ketiga? The New Villa Bukit Kasih untuk check in di Tokyo Cube Hotel. Sebenarnya Tokyo Chubo. Tapi saya akan sebut Tokyo Cube supaya korang senang faham. Dan kenapa saya check out pada hari ketiga ni? Sebab Tokyo Cube ni dia lebih dekat dengan airport. Jadi in case apa-apa jadi, Aisyah sempat balik airport untuk kejar flight macam tu. Daripada New Villa Bukit Kasih untuk turun ke bawah adalah mustahil untuk korang order Grab. Terutamanya bila korang nak gerak 8 pagi macam yang saya cerita hari pertama tadi kan. So apa kita orang buat? Kita orang tunggu angkut kuning. So kita orang tunggu tu, kita orang kena bayar 6,000 seorang untuk pergi ke bandar. Turun sampai bandar sahaja. So ni Bandung Central, ada banyak benda-benda kuning yang korang naik ni. Kita turun tadi. And sekarang kita orang tengah tunggu Goka untuk datang pick up kita orang lagi 3 minit. Kat sini baru banyak. Orang macam order je kan, terus orang accept 1 minute away, 2 minute away. Sebab diorang macam memang kawasan tumpuan dia kat situ. Jadi daripada sini nak pergi ke Tokyo Cube, Aisyah bayar bahagian Aisyah RM8 tambang. Jadi sampai Tokyo Cube kita orang check in. Dan Tokyo Cube ni pula korang boleh dapat harga dia untuk satu malam daripada RM18 hingga ke RM25. Hingga ke RM40 sebenarnya. Depends kepada korang pergi booking website. Tapi macam saya cakap, guna Traveloka. Traveloka murah gila kalau Indonesia punya website. Dan Aisyah bertuah, saya dapat harga RM18 adalah antara yang paling lowest yang boleh dapat untuk tempat tu. Dan tempat tu sangat-sangat selesa. Ada surau, ada bilik air. Dia punya cube tu tak kecil. Kalau korang nak Aisyah buat video tour dan macam detail lebih dalam lagi tentang Tokyo Cube ni, tolong bagi tahu Aisyah. Aisyah willing untuk buat. Jadi teruskan untuk hari ketiga ni adalah di mana korang perlu decide apa yang korang nak buat. Macam Aisyah, pada awalnya Aisyah plan untuk ke Trans Studio. Trans Studio ni ibarat macam USS, Universal Studio Singapore. Ibarat Sambil Lagoon macam tu. Tapi dia kecil lagi. Dan bayaran untuk satu kepala masuk RM44. Ataupun kalau convert dia macam RM135,000, RM150,000 macam tu. So masuk situ. Aisyah plan untuk ke situ. Tetapi Aisyah rasa macam, wah, apakah erti Aisyah ke Bandung kalau Aisyah tak shopping? Sebab orang kan selalu cakap Bandung ni murah, rugi tak shopping, telekung dia murah. Yang beli kat Malaysia pergi Bandung apa semua kan. So Aisyah rasa macam okay, tukar plan last minute. Kawan Aisyah pun memang nak shopping. Jadi kita orang pergi ke dua kawasan tumpuan untuk shopping, iaitu satu Cihampelas Walk. Orang kat sana memang tahu kalau sebut je Cihampelas dah, oh shopping. Pasar Baru Bandung Trade Center. Tetapi kalau korang pergi ke Pasar Baru Trade Center, Aisyah nasihatkan untuk tak bawa budak-budak, untuk tak bawa handbag, untuk tak keluarkan semua cash yang korang ada dalam hidup korang. Sebab apa? Orang kat sana diorang akan kejar korang minta duit. Diorang akan basking, diorang akan menyanyi depan muka korang. Selagi korang tak kasih duit, selagi tu diorang takkan stop nyanyi. Itu betapa diorang betul-betul nak korang kasih diorang duit. Tak kira lagi yang bawa anak lah, minta duit makan. Diorang akan kejar, Masa kat sana Aisyah rasa Aisyah habis dah RM100 je kot Aisyah shopping, tak banyak. Jadi total perbelanjaan Aisyah untuk hari ketiga ni hanya RM127, termasuk shopping, termasuk Grab nak pergi, termasuk hotel Tokyo Cube ni. So masa hari ketiga ni memang kita orang habiskan jalan-jalan dekat bandar saja. Waktu malam macam biasa Aisyah makan Maggi. Aisyah bawa Maggi makan banyak Maggi saja waktu malam. So hari keempat kita punya flight pukul 2. Tapi Aisyah tak nak mengambil risiko gerak lewat. Aisyah takut traffic diorang tiba-tiba macam buas nak mampus kan. So kita orang gerak daripada hotel tu pukul 9 kot Aisyah rasa. Ke pukul 11 Aisyah tak ingat. So kita orang naik Grab, total kena bayar RM4.20. So Aisyah bayar RM2.10 sahaja. Sampai ke airport, kita orang rehat, kita orang tidur. Lepas tu flight kita orang kedua, kita orang naik, kita orang sampai Malaysia, happily ever after. Jadi total perbelanjaan Aisyah di Bandung
selama 4 hari 3 malam ialah RM302.89. Wah. Kalau nak include tiket flight, RM612.89. Itulah betapa murahnya negara jiran kita compare tu barang-barang kat negara kita. Korang nak cari makan kat sana senang, makan halal bersepah. Cuma daripada segi kebersihan tu pula yang kita nak consider. Jadi itu adalah video travel budget Aisyah ke Bandung. Kalau korang minat video ni, jangan lupa komen and like supaya Aisyah tahu, wow, diorang suka, boleh buat lagi. Dan kalau korang ada request untuk Aisyah pergi ke mana-mana tempat, tak kisah dalam Malaysia, luar Malaysia, komen kat bawah. Aisyah akan consider untuk pergi. Dan jangan lupa subscribe supaya korang tak terlepas video daripada Aisyah. Tekan sekali notification bell tu supaya korang jadi antara orang yang terawal tengok. Okay, terima kasih sangat-sangat. Tu sahaja daripada Aisyah. Thank you so much for watching. Bye. Bye. Oke, mantap, mantap. Mantap videonya guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Kak Aisyah Hapsih, orang Malaysia yang berwisata ke Indonesia, berbelanja hanya sekitar RM300 sahaja guys ya. Tetapi tidak termasuk dengan perbelanjaan flight daripada Kuala Lumpur pergi ke kota Bandung dan Indonesia. Pengalaman-pengalaman pergi ke salah satu tempat yang sangat-sangat menarik karena tempat beliau menginap itu, villa itu berdekatan dengan wisata-wisata yang terdapat di kota Bandung. Jadi saya sangat kaget guys karena beliau menceritakan tentang bagaimana murahnya biaya apabila berwisata ke Indonesia, dan beliau juga mengatakan tidak rugi kita pergi wisata ke jiran tetangga kita yaitu negara Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Karena ia bisa memberikan kita pengetahuan juga, yang memberikan edukasi juga, karena kita dapat bisa mendapatkan info jikalau kita ingin berwisata ke Indonesia. Pastinya ini adalah sebagai satu rujukan untuk kita sama-sama ketahui bahwa biaya untuk kita berwisata ke Indonesia tidaklah semahal apa yang kita fikirkan, tetapi ia adalah sebagai satu perbelanjaan untuk kita kawal, untuk kita rencanakan supaya kita tidak lebih untuk berbelanja apabila kita ke negara Indonesia. Apa yang diceritakan Kak Aisyah tadi, pergi ke mall, pergi makan dan sebagainya sangat-sangat murah, tapi bareng dengan teman-teman kita lah. Kita janganlah pergi seorang diri, tapi kita pergi dengan teman-teman kita. Tapi malamnya Kak Aisyah makan Maggi saja guys, karena ia ingin budget lah kayak gitu ya. Oke guys, jadi apapun menurut kalian bagaimana? Ini adalah orang Malaysia yang suka sekali berwisata ke Indonesia dengan biaya yang sangat-sangat murah, dan beliau mengatakan juga tidak rugi untuk pergi ke Indonesia, jiran tetangga kita guys. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Mungkin ada beberapa info dan cerita-cerita mengenai tentang berwisata ke Indonesia. Kalian silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Jangan lupa guys. Jadi guys, itu saja Rengkal. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.